Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya lagi Cikgu Amy dalam kelas Sains KSSM tingkatan 3. Hari ini kita akan teruskan dengan subtopik yang kedua, iaitu standard kandungan 7.2, tenaga keupayaan dan tenaga kinetik. Okey, dalam standard kandungan ini kita akan belajar tentang tenaga keupayaan, iaitu terbagi kepada dua, iaitu tenaga keupayaan graviti dan tenaga keupayaan kenyal. Dan yang ketiga kita akan belajar tentang tenaga kinetik. Yang pertama kita tengok apa itu tenaga keupayaan graviti. Dalam mesin menanam cerucuk seperti dalam gambar di bawah ni, sebuah tukul ditarik ke atas dan kemudian dilepaskan supaya jatuh menghentam batang cerucuk. Daya yang dihasilkan oleh tukul ini pada arah menegak telah menggerakkan cerucuk ke bawah dan masuk ke dalam tanah. Biasanya kita akan tengok benda ni dekat tapak pembinaan lah. Bagaimana mereka menanam batang cerucuk ini. Tukul ini diangkat ke atas. Dan kemudian dihentam batang cerucuk supaya masuk ke dalam tanah. Ini adalah sebelum tukul dijatuhkan. Selepas tukul dijatuhkan, tukul akan dijatuhkan, maka batang cerucuk akan masuk ke dalam tanah. Kita tengok perbezaan ketinggian dia. Dah semakin masuk ke dalam tanah dan akhirnya masuk ke dalam tanah. Tukul yang diangkat ke suatu ketinggian, iaitu H dari permukaan bumi, mempunyai tenaga keupayaan graviti. Jadi di sini dapat disimpulkan bahawa tenaga keupayaan graviti adalah kerja yang dilakukan untuk mengangkat suatu objek ke suatu ketinggian dari permukaan bumi, di mana ketinggian itu kita labelkan sebagai simbol H, height. Jadi rumus untuk tenaga keupayaan graviti adalah mg H, M darab G darab H, iaitu M adalah jisim objek dalam unit kilogram, G adalah pecutan graviti dalam unit meter per saat kuasa 2, dan H adalah ketinggian dalam unit meter. Apakah hubungan antara kerja dengan tenaga keupayaan graviti? Kerja yang dilakukan adalah, sebelum ni kita dah belajar dalam standard kandungan 7.1, bagaimana untuk mencari rumus mengira kerja. Kerja sama dengan F darab S, di mana S itu adalah sesaran. W kerja sama dengan F darab S. Jadi di sini kerja adalah daya darab sesaran. Daya adalah berat ini dan darab dengan tinggi yang diangkat, iaitu sesaran. Jadi berat di sini kita masih ingat lagi dalam standard kandungan 7.1, cikgu ada beritahu jika diberikan berat dalam unit kilogram, macam mana kita nak tukar kepada daya, kita kena darab dengan 10 untuk dapatkan dia dalam unit Newton. Jadi berat ini dimaksudkan untuk mencari daya adalah M darab G dan darab dengan H. Jadi kerja yang dilakukan adalah sama dengan tenaga keupayaan graviti. Mesti ingat kerja yang dilakukan adalah sama dengan tenaga keupayaan graviti. Jadi rumusnya juga adalah M darab G darab H. Kita tengok contoh di sini. Sebuah lift di KLCC, lift tersebut mengangkat satu beban yang berjisim 1,500 kilogram. Kita perhatikan dekat sini kilogram. Ini adalah berat. Setinggi 30 meter. Ini adalah H ataupun sesaran dia. Berapakah kerja yang dilakukan? Untuk A ni kita nak cari kerja. W sama dengan F darab S. Sama juga dengan M darab G darab H. M ni adalah jisim 1,500 yang dibagi tahu tadi. Darab dengan G 10 meter per saat kuasa 2. Darab dengan H 30 meter. H tu yang ni. Jadi jawapannya adalah 450,000 joule.
Okay. Soalan yang kedua, berapakah tenaga keupayaan graviti lift itu pada ketinggian 30 meter? Jadi, ingat tadi kerja yang dilakukan adalah sama dengan tenaga keupayaan graviti. Jadi, kalau kita tak tunjuk jalan kira pun, sama juga jawapannya adalah 450,000 Joule. Jadi, soalan C, apakah hubung kait antara kerja dengan tenaga keupayaan graviti? Okay, bila kita tengok jawapan di sini sama, 450,000, sini pun 450,000. Jadi, hubungannya adalah sama. Okay, kerja yang dilakukan adalah sama dengan tenaga keupayaan graviti yang dipunyai oleh lift. Okay, soalan D, berapakah kuasa? Okay, masih ingat lagi kuasa apa rumusnya dalam unit 7.1 dulu? Okay, kuasa adalah kerja bahagi dengan masa. P sama dengan kerja bahagi masa. Okay, masa dalam unit saat dan kerja dalam unit Joule. Okay, kita dah dapat dah. Okay, ni rumus dia. Kita dah dapat dah kerja 450,000 Joule. Okay, masa yang dia beri adalah 0.5 minit. Tapi mesti ingat masa mesti dalam unit saat. Jadi 0.5 minit kita tukarkan kepada saat, kita akan dapat 30 saat. Okey, bahagikan. Kita dapatlah 15,000 watt dan jawapannya mesti dalam unit kilowatt. Dia minta berapakah kuasa lift dalam unit kilowatt. Jadi kena bahagi dengan 1000. So jawapan akhir adalah 15 kilowatt. Okey, itu adalah untuk tenaga keupayaan graviti M darab G darab H. Okey, seterusnya kita nak tengok yang kedua, tenaga keupayaan kenyal. Okay, ini adalah contohnya dawai kokot stapler diisi bagaimana. Okay, caranya adalah kita regangkan satu spring masa kita angkat nak masukkan dawai kokot tu, kemudian kita lepaskan. Okay, daya yang dihasilkan oleh spring yang meregang ini menggerakkan dawai kokot mengikut arah daya. Okay. Tenaga keupayaan kenyal ialah, okay, di sini. Kerja yang dilakukan untuk memampat atau meregangkan satu bahan yang kenyal, seperti contoh tadi spring, dengan sesaran X. Okey, jadi rumusnya adalah ini, tenaga keupayaan kenyal sama dengan 1/2 darab F, iaitu daya, dan darab dengan X, iaitu sesaran dari kedudukan keseimbangan. Maknanya daripada kedudukan asal spring tu. Kalau contohnya spring tu 10, itu adalah panjang dia 10 asal. Okay, bila kita tarik jadi 15, jadi X tu adalah 15 tolak 10. Sesaran dari kedudukan keseimbangan. Okay, ingat daya mesti dalam unit Newton dan sesaran X mestilah dalam unit meter. Okay, contoh di sini. Okay, ini adalah panjang spring yang asal. Okay. Apabila digantungkan dengan daya, maka spring akan lebih memanjang. Okey, yang panjang daripada spring asal ini adalah X. Okey, itu adalah X. Okey, kita tengok contoh. Panjang asal bagi spring S ialah 20. Apabila daya terakhir dikenakan pada spring ialah 20 Newton. Okey, ini adalah F. Panjang baharu menjadi 12. Jadi X-nya adalah panjang asal tolak panjang baharu. 20 tolak dengan 12. Asalnya 20, apabila dia dikenakan daya, maka dia akan menjadi 12. Jadi X-nya adalah 8 cm. Okay, kita mesti ingat, tadi cikgu ada cakap, sesaran mesti dalam unit meter. Okay, 8 cm kita tukar kepada meter, 0.08 meter. Okay, kita masukkan je dalam rumus, 1/2 darab F darab X. 1/2 darab dengan F dia tadi 20. Ni. Okay, darab dengan X yang kita baru cari. Okay, so kita akan dapat 0.8 Joule. Okay, itu sahaja. Okay, yang ketiga ialah tenaga kinetik, iaitu tenaga yang dimiliki oleh satu objek yang bergerak. Okay, tenaga kinetik rumusnya adalah 1/2 mv kuasa 2. Okay, M ialah jisim dalam unit kilogram dan V adalah halaju dalam unit meter per saat.
Kita tengok contoh. Sebuah kereta api berjisim 500,000 kilogram bergerak dengan laju 360 km per jam. Berapakah tenaga kinetik? Ini kilogram dah betul. Yang ni tak betul. Kita mesti tukar kepada meter per saat. Laju kereta api kita kena tukar dulu 360 per 1 jam. Tukar kepada kilometer kepada meter. Jam kepada saat. Baru kita bahagi, maka kita akan dapat 100 meter per saat untuk laju. Kemudian baru masukkan dalam rumus tenaga kinetik 1/2 darab M darab V kuasa 2. 1/2 darab M dia adalah 500,000 kilogram. Dan V yang kita baru cari adalah 100 kuasa 2. Mesti ingat kuasa 2 ni. So kita kira kita akan dapat berapa ni? 250 juta joule. Contoh yang kedua. Sebuah berbola keluli berjisim 0.2 kg. Unit dah betul. Mempunyai tenaga kinetik 3.6 joule. Berapakah laju? Jadi kita nak cari V. Masukkan dalam rumus 1/2 mv kuasa 2. Tenaga kinetik dia dah bagi 3.6 joule. 1/2 darab dengan jisim M dia di sini. Dan V kita nak cari. So kita bawa V ke depan. Kemudian 3 bahagi dengan 0.1. 0.1 ni dapat daripada mana? 0.2 bahagi dengan 2 dapat 0.1. Kita dapat 36 meter kuasa 2 per saat kuasa 2. So kita nak V sahaja. So kuasa 2 ni kita punca kuasakan. Maka kita akan dapat 6 meter per saat. Ini adalah contoh yang ketiga. Tenaga kinetik bagi elektron berjisim. Kita dah bagi jisim dan dah bagi laju. Maka kita masukkan sahaja dalam rumus. 1/2 darab M dia. Dan darab V kuasa 2. So tak perlu tukar unit lagi sebab dah sedia ada dalam meter per saat. Jangan lupa kuasa 2. So ini tekan kalkulator je lah. Kita akan dapat 7.2 darab 10 kuasa negatif 18. Itu sahaja untuk standard kandungan 7.2, tenaga keupayaan dan tenaga kinetik. Di mana 3 tenaga yang kita belajar dalam standard kandungan ni iaitu tenaga keupayaan graviti. Rumusnya adalah M darab G darab H. Yang kedua, tenaga keupayaan kenyal. Rumusnya adalah 1/2 darab F darab X. Dan tenaga keupayaan kinetik rumusnya adalah 1/2 darab M darab V kuasa 2. Itu sahaja. Sehingga berjumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Assalamualaikum. Terima kasih.